Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk subjek undang-undang dalam komunikasi, saya dan rakan-rakan saya, iaitu saya sendiri Salimah binti Abu Bakar, Siti Sarah binti Ahmad Subki, Nur Izzati Farhana binti Mezwin dari PACE UNEPO, kami telah memilih Akta Hasutan 1948 dalam tugasan berkumpulan grup. Okay. Pengenalan untuk tugasan ini ialah Akta Hasutan 1948 ialah merupakan satu akta undang-undang di Malaysia yang digubal untuk menghalang perbincangan yang dikatakan sebagai menghasut. Terdapat 11 peruntukan undang-undang yang terkandung di dalam akta ini. Asalnya Akta Hasutan merupakan elemen hasutan 1939 yang digubal oleh penjajah British, dan akta ini juga telah diguna pakai buat pertama kalinya pada tahun 1948 oleh penjajah British, bertujuan untuk menyekat aktiviti daripada golongan kiri dan Parti Komunis Malaya. Akta hasutan telah disemak semula dan diwartakan oleh kerajaan pada tahun 1969. Akta ini menjadikan ucapan yang mempunyai kecenderungan menghasut sebagai satu kesalahan jenayah. Akta hasutan di Malaysia diwarisi dari Inggeris yang risau anak-anak negeri menggunakan apa sahaja cara untuk menghalau mereka dari tanah Melayu. Seperti contoh, sekiranya seorang guru menanamkan semangat kemerdekaan dalam kalangan muridnya, maka guru itu telah melakukan kesalahan jenayah dan dia boleh dihukum pada zaman penjajah Inggeris lah. Antara yang termasuk di dalam akta ini ialah mempersoalkan perlembagaan khususnya berkaitan dengan Raja-Raja Melayu, hak orang Melayu dan kedudukan bahasa Melayu. Akta Hasutan 1948 menterjemahkan hasutan sebagai apa-apa perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau apa-apa benda lain yang mempunyai kecenderungan menghasut. Bagi penerbitan pula, semua perkara bertulis atau bercetak yang mempunyai apa-apa gambaran yang boleh dilihat atau yang mengikut rupanya, bentuknya atau apa-apa cara lain yang boleh menggambarkan perkataan atau gagasan. Selain daripada itu, bagi perkataan pula, apa-apa ungkapan, ayat atau bilangan perkataan atau gabungan perkataan yang berturut-turut yang lain sama ada serisan ataupun bertulis. Walau bagaimanapun, bukan semua isi kandungan akta hasutan dibuat oleh penjajah British pada 1948. Ini adalah kerana peruntukan yang sangat penting, iaitu Seksyen 3(1)(f) telah dibuat selepas peristiwa 13 Mei 1969 pada era Tun Abdul Razak Hussein untuk mengelak berulangnya peristiwa serupa. Seksyen itu telah dimasukkan melalui Emergency Essential Power Ordinance No. 45 1970 berkuat kuasa pada 10 Ogos 1970. Kewujudan Seksyen 3(1)(f) Akta Hasutan adalah kemuncak kejayaan politik orang Melayu dan Tun Abdul Razak sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 266-231 Nur Izzati Farhana binti Mezwin. Di sini saya ingin menerangkan tentang perbincangan dalam Akta Hasutan. Kebelakangan ini, penyebaran maklumat palsu atau berita berunsur hasutan semakin berleluasa sehingga boleh mewujudkan suasana tidak tenteram, khususnya apabila berita itu menyentuh isu sensitif dalam kalangan masyarakat. Berdasarkan statistik, terdapat trend peningkatan kes 2 tahun kebelakangan ini yang melibatkan kesalahan hasutan terhadap institusi diraja, kaum, agama dan hak taraf kedudukan, keistimewaan atau hak kedaulatan yang dilindungi oleh bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan atau perkara 192, 193 dan 181 Perlembagaan Persekutuan. Penyebaran maklumat ataupun berita berunsur hasutan melalui media sosial yang tidak bertanggungjawab dalam kalangan rakyat Malaysia boleh menjadikan keadaan ini menjadi lebih serius dan menjejaskan keselamatan ketenteraman awam. Media sosial memainkan peranan penting dalam penyampaian sesuatu maklumat.
negara tidak terkecuali terkena tempias kerana kini semua maklumat boleh diakses dan disebar sekelip mata menggunakan saluran itu. Tidak dinafikan, media sosial berperanan besar dalam menentukan keharmonian kesejahteraan kehidupan sesuatu masyarakat dalam sesebuah negara. Namun, andai diguna secara tidak berhemah, kesannya amat membimbangkan. Di Malaysia, pengumbalan akta atau undang-undang antara cara mengawal keharmonian kehidupan penduduk. Salah satu digunakan pakai pihak berkuasa adalah Akta Hasutan 1948 Akta 15. Ia antara undang-undang penting pada era media sosial ini sebagai peringatan kepada pengguna media sosial supaya berhemah dalam penyampaian dan penyebaran maklumat. Akta ini digubal untuk menjaga keharmonian rakyat Malaysia yang bertujuan memberi pertukan hukuman kepada kesalahan hasutan dilakukan. Ini penting kerana Malaysia didiami rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya. Justru amat penting untuk kerajaan dan pihak berkuasa memastikan keamanan keharmonian penduduk. Siasatan ke atas kesalahan hasutan dibuat di bawah Seksyen 4(1) dan (A). Ia menegaskan mana-mana orang yang melakukan atau cuba melakukan atau membuat apa-apa persediaan untuk melakukan atau berkomplot dengan mana-mana orang untuk melakukan apa perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut atau jika dilakukan akan mempunyai kecenderungan menghasut melakukan suatu kesalahan apabila disabitkan oleh dipenjara tidak kurang 3 tahun tetapi tidak melebihi 7 tahun. Memandangkan pelakuan kesalahan ini mempunyai impak besar kepada masyarakat berbilang bangsa, lebih lagi pada era media sosial, hukuman secara penalti atau didenda diguna pakai terdahulu dimansuhkan pada 2015. Ini menunjukkan kerajaan memandangkan serius kesalahan ini tidak akan sesekali berkompromi dengan pelakunya. Penangkapan boleh dibuat pihak berkuasa ke atas pelaku tanpa waran di bawah Seksyen 11. Di sini saya ingin memberi satu contoh kes menghasut di bawah Akta Hasutan 1948 yang pernah berlaku di Malaysia, iaitu kes Ronnie Lin menghasut menghina agung. Dalam kes ini, polis telah melakukan siasatan terhadap 4 pemilik akaun Twitter dan Facebook kerana mengeluarkan kenyataan berkaitan yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kecenderungan menghasut. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah iaitu Datuk Huzir bin Muhammad berkata antara individu yang disiasat unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman itu ialah memilih akaun Facebook Ronnie Liu Tun Q. Beliau berkata seorang lelaki berusia dalam lingkungan 52 tahun telah ditahan di Ceras dan peralatan digunakan untuk memuat naik kenyataan jelek telah pun dirampas. Pada 21 Oktober lalu, sesuatu siasatan sudah dimulakan ke atas kenyataan yang dimuat naik. Pemilik akaun Facebook itu menulis perkataan, "Now in Bangkok, they are saying no the king." Kini di Bangkok mereka katakan tidak kepada raja, maksudnya. Siasatan lanjut telah dijalankan bagi mengesan suspek serta berdalang dan merakam keterangan saksi dan kompeten serta mendapatkan keterangan dokumen, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata pihak juga menyiasat pemilik akaun Twitter iaitu Uncle Irif kerana memuat naik kenyataan berunsur penghinaan terhadap YDPA. Selain Liu Lieutenant telah mempertikaikan video dimuat naik Majlis Keselamatan Negara berhubung 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Okey, terdapat contoh yang lain bagi kes di bawah Akta Hasutan iaitu Wan Ji didakwa kerana menghina Sultan Selangor melalui laman Facebook, iaitu pada 9 Julai 2019. Dalam berita Sinar Harian melaporkan seorang penceramah bebas Wan Ji Wan Hussein telah didakwa mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 kerana menerbitkan perkataan menghasut terhadap Sultan Selangor pada jam 10 pagi 5 November 2012 termasuk membabitkan isu agama dalam laman sosial Facebook dengan nama Wanita Dudi. Kesalahan itu dilakukan di Pejabat Perumahan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor tingkat 5, bangunan Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah, Seksyen 5. Tertuduh dijatuhi hukuman setahun penjara
atas kesalahan tersebut oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Saya Siti Sarah binti Ahmad Suki, nombor matrik 260376. Saya akan merumuskan berkenaan dengan akta hasutan, tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami. Okey, secara amnya kita memang tahu bahawa setiap manusia mempunyai hak kebebasan untuk bersuara. Tetapi ada kalanya hak kebebasan bersuara itu haruslah bijak dan menepati etika berkenaan apa yang cuba kita rungkaikan. Sentimen-sentimen berkenaan dengan keagamaan dan juga berkenaan dengan yang di-Pertuan Agong seharusnya tidak disentuh kerana itu memang berada di dalam perlembagaan Malaysia. Jadi di sini undang-undang yang digubal seperti Akta Hasutan 1948 dan Akta Fitnah 1957 memang dilihat sebagai satu akta yang amat ketinggalan, tetapi akta tersebut masih diguna pakai dan relevan sehingga kini. Sekiranya terdapat individu ataupun sekumpulan masyarakat yang menggunakan sentimen berkaitan dengan isu agama dan juga penghinaan terhadap institusi diraja negara Malaysia, maka hukuman setimpal haruslah diberikan. Secara amnya, kepentingan kita untuk sama-sama menjaga kedaulatan undang-undang dan juga keluhuran perlembagaan kita adalah menjadi tanggungjawab bersama. Sekian.